Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulakan kuliah maghrib kita dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ini menunjukkan Tuan Imam ahli jatan puasa surau, tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita dapat bertemu kembali dalam kuliah kita. Mana yang lalu saya tak sempat hadir kerana perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hudan wa rahmah lilladzina amanu bi rabbihim wa hum yarhabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hidayah dan rahmat itu Allah turunkan kepada orang yang sentiasa takut kepada Tuhannya. Bila sebut takut, kita terbayangkan macam mana anak kita takut pada hantu. Bila kecil tuan-tuan, anak saya kalau saya balik daripada kerja sampai rumah dekat pukul 6 lebih, sampai-sampai buka kata hantu betul. Hantu apa ni kecil sangat. Suka gurau-gurau. Apalah budak tuan-tuan. Sebab tu ulama menyebutkan, kalau kamu bersama dengan kanak-kanak, kamu jadi kanak-kanak. Tapi ada baru-baru ni tuan-tuan, saya agak pelik dengan satu iklan kat dalam radio. Baru ni lah, isteri ni bertanya kepada suami, sebab suami ni cek barang kat dalam bilik. Isterinya dengan suara nada yang lembut tanya, abang tengah buat apa tu? Tanya tengah buat apa. Suami jawab, kamu ni menyusahkan aku cek barang, susah. Itu pun nak tanya lagi, tengah cari kamu. Tiba-tiba tu dalam iklan tu, inilah dia keganasan seksual. Keganasan seksual. Sila laporkan ke balai polis. Tanya dia tuan. Ceritanya isteri tanya secara baik, abang tengah buat apa? Suami jawab dengan keadaan nada yang marah. Dia kata ni penderaan seksual. Ni payahnya tuan. Sepatutnya bawa ke mahkamah syariah ke, bawa balai polis tu macam penjenayah pula suami isteri. Kalau mana sangat pelik sikit. Kalau tuan-tuan dengar iklan baru dalam radio, saya baru tak kali dengar, tak betul. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu kembali tuan-tuan dalam hadis yang keempat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian manusia yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia benar lagi membenarkan apa yang Nabi cerita itu betul, dan apa yang Nabi kata itu betul. Sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan kejadian dalam perut ibunya selama 40 hari. Dia jadi Aimani itu kumpul dekat perut ibunya. Ini cerita kahwin lah, kahwin yang resmi, nak jadikan anak.
nak buat anak. Dan nak jadi ini mestilah di antara pertemuan lelaki dengan perempuan. Tak ada perempuan seorang-seorang, tuan-tuan, lelaki seorang-seorang ada dapat anak. Tak jadi. Dia tak boleh macam itu. Mesti lelaki dengan perempuan bersama keluar air mani ke apa? Dia tak jadi lagi anak. Dia berkumpul dalam perut ibu selama 40 hari. 40 hari lama. Kalau 40 minit boleh tahan tuan. Kalau kita dengar kuliah ni 40 minit duduk okey lagi. Naik 40 minit yang kedua tuan dah sakit pinggang. Lama betul. Lain kan. Nak cerita bab kahwin tuan-tuan. Kemudian dia bertukar menjadi segumpal darah. Tadi air mani, kemudian dia jadi darah. Bertukar warna, daripada warna kuning dia bertukar menjadi warna merah. Tapi dia bukan lampu terfilat kan. Merah, kuning, hijau. Ada dalam bilai. Iaitu 40 hari kemudian dia jadi daging pula. Darah tadi tukar jadi daging. Benda yang halus itu tuan-tuan boleh bertukar-tukar. Jadi daging dah masak, dia tukar jadi daging. Sedangkan dia berada dalam perut ibu, tak siapa yang kacau. Yang dekat luar ni tu pun kita kacau. Kita boleh garuk, kita boleh pukul dan sebagainya. Itu dalam perut, siapa yang nak kacau tuan-tuan? Tak ada teknologi yang boleh kacau. Benda yang halus, bukan benda besar, kecil lagi. Tak jadi orang ni. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebut. Kemudian tuan-tuan barulah diutuskan malaikat dan ditiupkan roh padanya. Barulah boleh masuk roh. Ini cerita secara umumnya. Dan ketika dimasukkan roh itu dituliskan 4 perkara, iaitu mengenai rezekinya. Pertama, keluar-keluar ni rezekinya dah bila dah ada. Dah ditentukan. Mungkin asal yang susah, akhirnya lepas tu jadi orang kaya. Ada orang susah, akhirnya pun susah juga tuan-tuan. Bunuh diri. Susah tu hidupnya, bunuh diri. Ada orang senang-senang aja tuan-tuan kehidupan. Dan ada orang yang mula senang, lepas tu jadi susah, terbalik pula. Niaga untung pula, lepas tu bengkak, jadi susah balik. Itu mengenai rezeki. Dan kemudian mengenai umurnya. Umur panjang, tapi buat apa? Buat apa tu umur panjang-panjang? Mancing. Belajar ke mana ada kolam yang banyak dia punya ni, ikan yang menarik betul. Ataupun kat mana ada bagan yang menarik tuan-tuan. Itu je tuan, semua hidup dia. Anak dah banyak dah, bercucu dah tuan-tuan. Tapi dia belajar macam mana nak mancing ikan. Itu je tuan. Dan amalnya ditulis oleh malaikat. Dalam kejadian tadi tuan-tuan, belum lahir lagi, dalam dah menjadi, dah dimasukkan ke rumah ni, dah ada dah bentuknya. Tak pasti laki-laki atau perempuan. Yang penting dah masuk rohnya tuan-tuan, dituliskan mengenai amalnya. Dan celakanya atau bahagianya amal. Hidupnya okey ke tak okey. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sungguh salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli syurga, sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga melainkan sastu. Sastu mana ni tuan-tuan? Depan tu dia tuan-tuan. Kalau kata orang tu tinggal buka pintu surau, tu ada syurga. Bagi contoh. Kemudian terdahulu atas ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan dengan amal ahli neraka, maka masuklah ia ke dalamnya. Asal juga nak masuk syurga, tinggal depan tu je syurga tuan-tuan. Tapi ditukar. Masuk neraka salah tempat ni. Bukan pintu ni, pintu satu lagi. Ni masalah tuan-tuan. Dan sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli neraka. Sepanjang hidupnya jadi macam perangai orang ahli neraka. Mengumpat untuk orang, menghina orang, menzalimi orang, tidak taat pada perintah Allah, biasa dengan maksiat, biasa dengan dosa, benda biasa. Tak malu, tak ada rasa malu. Dan dia dengan neraka tu lebih kurang sasta. Di depan tu dia neraka dah, memang dah tempat dia masuk dalam neraka. Kemudian terdahulu atas ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan pula dengan amal ahli syurga. Sepatutnya masuk neraka dan tuan-tuan, kata Allah SWT, tak boleh masuk pintu lain, masuk syurga. Maka masuklah dia ke dalam. Mudah cerita. Dan bila nak cerita mengenai kejadian manusia, dia melalui perkahwinan. Ada satu cerita tuan-tuan.
Kau kat Selangor lah, negeri lain. Selangor marah pula, negeri lain. Negeri lain ni tuan-tuan, dia cerita mengenai sepasang suami isteri. Dia dah kahwin ni tuan-tuan 10 tahun kahwin. Bila 10 tahun kahwin, tak mengandung. Suami pun tanya isteri tanya suami, ni salah siapa ni? Masing-masing tak mengaku. Tapi dia tak bercerai. Cuba juga berbagai cara teknik dan juga kepakaran. Minta lagi pandangan pakar, macam mana dia nak buat anak ni. Jadi bila dah lama itu tuan-tuan, tiba-tiba 2 bulan lebih kurang, orang perempuan ni dia tak datang haid. Tak datang haid tu maknanya dah mengandung lah tu. Tuan-tuan dia tengok ni, rasa dah ke 2 bulan ni tak ada haid ni. Gembiranya bukan main. Gembiranya bukan main. Dia tak kat tester dia tu, mengandung ni. Tester ni kena bagi kan biasanya. Dia kena kencing, lepas tu kencing kat situ, tak tester kat dalam tu, nampak dah satu line ke double line. Tengok dekat situ. Isteri ni gembira sangat. Dia bagi tahu dekat suami dia, bang, saya rasa saya mengandung ni dah 2 bulan dah tak datang haid. Bangga, 10 tahun tak dapat anak. Pertama kali rasa mengandung. Dalam keadaan demikian datang orang TNB. Orang TNB datang. Dia bagi tahu, Kak dah 2 bulan dah ni. Dah 2 bulan. Orang TNB datang beritahu, dah 2 bulan ni Kak. Lepas tu kakak dia pun tanya, macam mana kamu tahu? Macam mana kamu tahu? Zaman sekarang ni bukan zaman susah. Kakak pergi kat komputer, onkan dia, masukkan nombor ni, masukkan IC, keluar kat situ. Sekarang zaman canggih. Ya ke? Mengandung pun orang boleh tahu kat komputer je. Zaman sekarang ni TNB datang nak cerita tuan-tuan, bahawa dia tak bayar, dia dah 2 bulan. Yang isteri dia kata, macam mana kamu tahu saya mengandung 2 bulan? Tuan-tuan tak percaya. Sebab tak percaya tadi. Dan dalam keadaan demikian, TNB pun bagi tahu, pegawai TNB ni bagi tahu, dah 2 bulan lebih ni Kak dah nampak sesuatu. Memanglah Kak buat sesuatu lah, sebab tu dah 2 bulan. TNB nak bagi tahu, kalau lebih 2 bulan ni, kalau tak bayar kita potong. Itu je. Yang ni perempuan ni maksudkan lain. Tapi perempuan ni salah faham. Dia kata buat sesuatu ni, TNB ni berniat buruk lah pada dia. Ni ada takut menceroboh ke apa ke. Orang TNB nak bagi tahu sebelum dipotong, kita bagi tahu. Lalu mengadu kat suami dia. Suami dia pergi lah kat pejabat TNB nak berjumpa dengan pegawai yang paling tinggi sekali jawatan dia. Beritahu, pegawai tuan ni kurang ajar sikit. Datang kat rumah saya mengadu. Isteri saya cukup marah. Ada orang mengadu bahawa dia akan mengambil tindakan setelah dia mengandung 2 bulan. Tuan-tuan, isteri cerita lain, TNB cerita lain. Akhirnya tak lama lepas tu, setelah berada di pejabat TNB, suami tu pun kata, saya nak supaya apa yang berlaku ni dapat diselesaikan. Pegawai TNB kata, itu masalah tuan, kerja ni kerja kami. Kami yang buat kerja ni. Suami dia marah. Tak lama lepas tu, potonglah juga. Potong. Jadi dalam keadaan itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada orang yang diberikan nikmat mendapat surian supaya berhati-hati. Kadang-kadang ada orang yang diberikan nikmat boleh mengandung, tapi dia buat tahu je. Dia isap rokok, dia minum arak dengan harapan dia nak gugurkan kandungan. Ada orang menanti sampai 10 tahun tak mengandung-ngandung juga. Sebab itu penting tu, hebat macam mana pun, apabila berkahwin tadi, dia akan tinggal dalam perut ibunya selama 4 bulan. Kadang-kadang kita ingat kita dah hebat, tapi ada orang kata orang perempuan lagi hebat. Orang perempuan lagi hebat. Saya minggu lepas kuliah, ceramah lah, ceramah last minute dekat camp Sungai Besi.
kat depan semua general. Kalau ada tuan-tuan ni ahli Quran, rasa tak apa lah. Senang. Ini paling jadi bahagian tentera udara, yang ini bahagian apa, pertahanan udara, ini bahagian roket, bahagian meriam, artileri, logistik, wah besar-besar semua. Tapi semua duduk bawah. Saya di atas. Seronok sikit. Semua penuh pakai baju Melayu, sampai semua dengan kuliah. Tapi lah, masjidnya pun besar. Ekon lah. Tapi dah cerita itulah. Hebat-hebatnya orang lelaki ni, dia ada meriam je. Hebat-hebat dia pada meriam saja. Tapi hebat lagi perempuan dia bersimpan meriam tersebut. Itu lagi hebat. Dia tak boleh buat apa, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, apabila dia tinggal air mani tersebut selama 40 hari, dia akan bertukar menjadi segumpal darah. Daripada darah tadi, tuan-tuan, dia bertukar lagi menjadi daging. Dan sesudah itu dijadikan ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi malaikat. Serta dituliskan apa yang patut kepadanya, rezekinya, umurnya, amalnya, celakanya atau bahagianya. Maknanya kesudahannya. Orang kuat beramal ke ataupun orang yang malas? Jadi sebab itu kita lihat dalam kisah ini perkara asal kejadian manusia dan kesudahan amalnya, menerangkan bahawa asal permulaan manusia dan ketentuan diri sebelum lahirnya, supaya manusia dapat faham tentang asal keturunannya. Kalau orang putih, tuan-tuan, ahli bijaksana daripada orang barat, dia kata manusia berasal daripada monyet, daripada beruk. Sebab dia tak ada punca. Manusia ni macam mana dia boleh jadi orang? Dia kata mula-mula jadi monyet, lepas tu jadi beruk, dan jadi gorila, lepas tu akhir sampai satu tahap dia jadi manusia. Tiba-tiba jadi manusia. Sebab apa kata? Sebab tu dalam manusia ni berbulu-bulu, kata dia. Dulu asal monyet. Monyet kan berbulu. Tuan-tuan, saya pernah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah pergi Turki, saya tengok perempuan tangan ni berbulu. Perempuan dia dululah, zaman dulu, tahun 2000. Dia pakai seluar jeans. Orang Turki pesen saya boleh. Kalau orang tua itu pakai tudung macam orang Bosnia tu lah. Kalau yang muda-muda ni pakai seluar jeans, pakai t-shirt, tangan mesti dengan pendek, mestilah nampak dengan berbulu-bulu. Orang Malaysia ni tak banyak sangat. Tapi kadang-kadang ada pula perempuan ni pula yang berjanggut. Dia boleh lah. Saya jumpa, tapi juga siapa yang berkenal ni. Kalau lelaki berjanggut biasa, tapi kalau perempuan berjanggut kan pelik sikit. Risau yang mana satu, lelaki mana satu, perempuan. Jadi oleh kerana itu kita lihat bahawa Allah SWT mengajar mengenai kejadian manusia yang dicipta daripada tanah atau dari air mani yang berasal daripada tanah, kemudian hidup dalam jangka waktu yang tertentu sampailah ajalnya. Kita yang hidup ni akan mati, sebab itu merupakan pasangan. Yang hidup akan bertemu mati, itu pasangan dia. Kemudian siang dan malam, pasangan dia. Apa lagi, tuan-tuan? Langit dan bumi, pasangan dia. Lelaki dan perempuan, pasangan dia. Siang dan malam, pasangan dia. Bulan dan matahari, pasangan dia, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, dia tak boleh lari. Dia tak mahu kata, tak apalah, tak payah mati, tak apa. Sebab ada orang, tuan-tuan, dia dah pasal niat dia, kalau boleh biarlah mati umur 50-an, 60-an, rasa selesa sikit. Umur kalau sampai 80-an, orang tengok pun dah nyanyuk, dah tak betul lah, muka pun tak handsome, gigi lagi lah, tak ada, tuan-tuan. Tak seronok katanya. Semua itu, tuan-tuan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak ada kuasa nak masuk campur. Tak ada kuasa, tuan-tuan. Manusia hanya boleh, tuan-tuan, ingat dan buat persiapan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut hadis tersebut, manusia diciptakan daripada air mani secara beransur-ansur. Sesungguhnya dikumpulkan kejadian salah seorang kamu yang peribunya selama 40 hari berupa air mani. Imam Nawawi berkata bahawa yang dimaksudkan dengan dikumpulkan di sinilah dikumpulkan air mani laki dan perempuan, lalu jadilah anak. Seperti dalam firman Allah SWT, khuliqa min ma'in dafiq, dijadikan dari air yang mancap. Yang sebenarnya memang air mancap, tuan-tuan, tetapi sebenarnya khuliqa min ma'in dafiq, air yang dipancul. Maknanya dia bukan meleleh, dia mesti air yang dipancul. Barulah lahir anak. Dan mungkin pula maksudnya dikumpulkan dari seluruh badan. Beralasan dengan pendapat mengatakan bahawa tubuh perempuan selama 40 hari dan sudah itu baru dikumpulkan dan dijadikan segumpal darah, bertukar menjadi darah. Demikianlah keadaan selama 40 hari pula dalam peralihan masa kedua, yang makin sehari semakin bertambah besar. Bila dah jadi anak ni, tuan-tuan, dia makin berkembang.
Tidak makin kecil, makin kecut, tidak. Dia berkembang. Itulah sampai 9 bulan. Kena 9 bulan. Tapi kalau ikut Imam Syafi'i 2 tahun ni maknya mengandung. Orang lain tuan-tuan masuk 10 bulan dia dah risau. Ini boleh keluar ke tak boleh keluar ni. Sebab standard dia 9 bulan dia mesti keluar. Tapi Imam Syafi'i 2 tahun. Bayangkan kalau dah 2 tahun ni, kalau dia kata orang tu dah boleh sekolah tadika ke dalam tu tuan. Kalau keluar dia senang, relax. Ini pandai kan. Pandai dah masak dah, otak dah masak dah. Ni kenal ni Apple, ni macam-macam dah kenal lah. Tapi ada orang banyak tahu. Dia lahir anak pun dia tak tahu nak buat macam mana. Dah ada anak pun dia tak tahu buat macam mana. Ikut masa kata dia. Ikutlah peredaran dia. Akhirnya pada masa peralihan masa yang ketiga, darah tadi berubah menjadi seketul daging, iaitu daging besar yang dapat dipunya-punya. Maknanya tuan-tuan, jadi manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam firman, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Ia membentuk kamu dalam rahim menurut sebagaimana yang dikehendaki. Apa yang berlaku dalam rahim tuan-tuan, manusia tak ada masa campur, doktor pun tak ada campur. Kerana itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tuan-tuan kita lihat macam mana peladang, petani, dia tanam padi. Tanam padi, dia tak jaga padi tu, dia tabur benih, tinggal, tak ada orang makan. Takkan nak tunggu padi tu besar, tuan-tuan. Tunggu lah kat situ, tak ada, balik. Besok masuk kerja balik. Yang itu kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia mengambil hasilnya. Kemudian apabila berakhir peralihan masa yang ketiga itu yang berlangsung selama 40 hari, maka telah berumurlah segumpal darah yang telah dibentuk 4 bulan lalu, ditiupkan rohnya supaya ia hidup. Maknanya tuan-tuan, dia ada peringkat kejadian manusia, sikit. Dia tak tiba-tiba jadilah kamu manusia yang beriman. Tak percaya tuan-tuan. Beriman ke tak beriman sama konsepnya. 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua. Inilah yang dikatakan zaman orang mabuk. Zaman orang mabuk. Ada orang kata, biasa Ustaz, 3-4 bulan tu okey lah, memang mabuk lah, lepas tu steady lah, tak ada masalah. Maka kita tak tahu kan, kita tak mengandung. Yang mengandung tak? Dan Allah SWT berfirman, "Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'ts, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqah, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah." Ini mengenai kejadian manusia. Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang hari kebajikan di hari kiamat, maka fikirkan bahawa semua yang kami telah jadikan kamu di bertanah, kemudian dari setitik air mani, kemudian dari setitik darah, kemudian dari kepada daging yang sempurna kejadian akhir jadi manusia. Oke tuan-tuan, ditulis 4 kalimat semasa dalam kandungan tadi. Ditulis 4 kalimat mengenai rezekinya, ajalnya, amalnya, kesudahan nasib dirinya, bahagia atau celaka. Artinya waktu itu bahagian rezeki yang akan diterima telah ditetapkan, banyak atau sedikit. Banyak mana kita boleh dapat rezeki, sama ada halal ataupun haram. Ramai orang sekarang tu jadi jutawan tapi dengan cara haram. Macam mana tuan? Dia di pusat kasino, tempat haram. Dia jual tiket-tiket judi tu, itu hasil haram. Namanya rezeki, tapi rezeki yang haram. Ataupun tuan-tuan dia jual program komputer, program komputer tuan-tuan, tapi dia tak rompak, haram juga tuan-tuan. Orang lain buat dia cetak rompak je tuan-tuan, haram tuan-tuan, tak boleh. Ataupun orang yang bekerja di kilang-kilang haram dah jelas. Demikian pula panjang pendek usianya, buruk baik pekerjaannya, celaka bahagia akhir hidupnya. Dalam ayat dalam hadis tadi tuan-tuan, Ibnu Mas'ud menceritakan yang apabila air mani dari nutfah telah dipertempat dalam rahim, maka malaikat terus mengambil dengan tapak tangannya seraya berkata, "Wahai Tuhan, ni dah dari mani, ni nak buat macam mana?" Apabila Tuhan ditanya, "Wahai Tuhan, adakah hendak dijadikan kejadian ini atau tidak?" Malaikat tanya, "Ini dah masuk dah ni, dah parking dah ni. Dah parking dah ni, macam mana nak buat? Nak jadi ke tak jadi ni?" Keputusan daripada malaikat. Mak tadi dengan bapak tadi, lega dah. Sampai dah kita punya hajat kita. Rasa lepas ni dapat anak dah ni. Tapi malaikat bertanya pada Allah SWT, nak jadi ke tak jadi? Sebab itu tuan-tuan ada berlaku kes keguguran. Covid
kita sangat tuan berlaku keguguran. Sebab tak layak. Sebab tinggi tu tuan kedudukan orang yang dihidupkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mengenal dirinya. Tapi orang tak kenal dia biasa lah. Mak bapak kita dah kahwin, jadilah kita masalah. Memang dah tak ada masalah kat atas dunia. Masalah lepas habis dunia ini masalahnya. Apabila Tuhan menjawab tidak dijadikan, maka air mani itu dicampakkan ke dalam rahim, berdarah dan tidak bernyawa. Itu yang dalam keguguran. Yang sakitnya perempuan dan yang lebih parah lagi tuan-tuan. Tahun lepas saya jadi imam. Lepas habis semayang hari raya, tengah happy ni, anak pun happy sebab bapaknya bagi duit. Isteri lagi lah senyum. Jangan lupa tuan-tuan, kita fikir habis duit, dapat bonus habis je. Tak boleh menyimpan. Dulu seronok zaman kecil-kecil kan, pergi rumah tu rumah ni dapat pergi cari orang kaya sikit, banyak sikit dapat. Macam tu lah kan. Budak-budak seronok sebab kita tak keluar modal. Ini kita banyak keluar modal. Jadi nak balik tu kita tersentak. Sebab ada seorang tuan-tuan jemaah kat situ, isteri ni baru meninggal. Sian, pagi-pagi raya isteri baru meninggal. Dia tanya, "Ustaz, nak buat macam mana Ustaz? Isteri saya baru meninggal, dalam masa yang sama anak dia meninggal juga dalam tu, mati dalam kandungan. Dulu meninggal pagi raya." Kata, "Alamak, betul. Baru habis main raya." Tak sedap hati. Tapi nak buat ditanya macam mana Ustaz? Terus saya bagi tahu lah buat macam ni. Duduk kat Pelabuhan Kelang. Orang Pelabuhan Kelang. Pagi raya tuan-tuan. Kan tak seronok, dia pun tak seronok, kita sedih lah dia, kita pun tak boleh bantu sangat. Sebab kita pun ada kebungan lain kan, kita nak balik beraya dan sebagainya. Tiba-tiba cerita macam tu lagi lah sedih kan. Pagi raya nak mulakan jenazah isteri dengan anak dalam kandungan, duduk ni kan. Sebabnya isteri ni koma. Isteri koma, anak dalam kandungan. Kalau isteri ni hidup, boleh keluar lagi bayi tu. Tapi lepas tu isteri tak sihat, meninggal, anak pun sama meninggal. Cuma masalah bila anak meninggal tu macam mana nak keluarkan. Itu masalah timbul kat situ. Pagi-pagi raya. Jadi sebab itu tuan-tuan, perempuan, siapa yang ada anak tu baik-baiklah. Gunalah sebaik-baiknya. Guna kesempatan yang ada. Ada orang lebih susah, lebih susah kehidupan dia, nasib dia lebih teruk daripada orang yang lain. Tetapi kalau Tuhan menjawab jadikanlah, maka malaikat itu berkata lagi, nak jadi ni yang mana satu, lelaki ke perempuan? Malaikat tanya lagi tuan-tuan. Tadi minta nak jadi atau tak jadi, dah jadi nak lelaki ke nak perempuan? Ada option. Yang mana satu? Berbahagialah orangnya atau celaka. Malaikat tanya lagi, nak buat macam mana ni? Depannya okey ke tak okey dia ni? Bagaimana rezekinya? Berapa lama mestinya? Dan di bumi manakah tempat kematian? Kesudahan kat mana ni? Setelah itu Tuhan pun menjawab, pergilah kepada Ummul Kitab, Lauh Mahfuz. Pergi kat Lauh Mahfuz, segala-galanya itu ada di sana. Allah perintah kepada malaikat pergi kat Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni tuan-tuan, dia macam store, disimpan segala maklumat, simpan segala-galanya, semua tu daripada awal sebelum sampai sudah, semua direkodkan. Dah rekod dah. Cuma manusia tak nampak. Dan dalam Al-Quran menceritakan bagaimana iblis, syaitan, dia cuba-cuba nak manjat, cuba-cuba nak ambil file tersebut, cuba. Tapi dijaga oleh malaikat. Malaikat pun ni tuan-tuan, sebab iblis ni asalnya dia lebih hebat daripada malaikat. Tapi sebab dia agak sombong sedikit, dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita hebat tak hebat kedudukan iblis ni. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat, pergilah kamu ke Lauh Mahfuz. Kemudian malaikat pun pergi ke tempat tersebut lalu menyalin apa yang ada di situ hingga kepada sifat-sifatnya kecil, semuanya ada berlaku. Kata orang tu tuan-tuan, macam menirulah tulis apa yang ada di cepat. Saya pernah tuan-tuan belajar kat Mesir. Waktu musim nak periksa tuan, macam-macam perangai orang. Yang paling popular orang Turki lah nak periksa ni. Dia tak rajin belajar, tapi dia rajin biru. Dia buat tuan-tuan, dia macam microchip.
Benda yang kecil tu, dia nota sekecil-kecil ni, panjang-panjang, kecil, halus je. Doktor yang tengok pelik, ini kok rahsia ke apa ni? Ayat kan tuan, kitab besar. Al-Quran pun macam tu juga, segitu kecil yang tulis, 30 juzuk dibuat kecil je. Berapa lama masa dia ambil nak buat benda-benda macam tu. Sekarang kita fikir tuan, kalau buat macam tu agaknya ilmu yang ada tu bermanfaat itu. Tidak. Kita nak belajar ilmu agama ni, nak mengajar orang dan sebagainya. Lalu setelah itu menjawab, pergi kepada Ummul Kitab ataupun Lauh Mahfuz, di sana ada, dan buatlah apa yang kamu patut lakukan. Salinlah apa yang ada. Demikianlah apa yang tertulis baginya adalah ketetapan bagi kehidupan dia dalam dunia, tapi dia sendiri tidak mengetahui bagaimana dosa itu, sebab pengetahuan mengenai ini bukanlah urusan. Dan kadang-kadang ada ulama membicarakan mengenai kejadian alamnya. Mana dulu? Malaikat dulu ke Al-Qalam dulu? Lauh Mahfuz ni dia ada pen lah, Al-Qalam. Al-Qalam ni lah yang menulis segalanya. Dia bergerak dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu apa nak tulis. Yang ketiga tuan-tuan, sehasta saja dengan neraka atau syurga. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa seorang manusia telah ditulis 4 perkara tadi, perjalanan hidupnya, maka dijelaskan pula seorang yang celaka atau bahagia kerana amalnya yang jahat atau yang baik di akhir ayatnya, hingga ke hari dia meninggal, sampai kelak ke neraka ataupun ke syurga. Menurut hadis tersebut, seorang yang celaka ini dalam masa hidup telah beramal dengan amal ahli syurga. Tak ada faedah lah, mula baik, telah melakukan ketaatan, meninggalkan larangan, hingga tidak ada jarak dengan syurga melainkan satu hasta saja. Bukan satu purnama tuan-tuan, satu hasta je, depan mata je tuan-tuan. Disebabkan terlampau dekatnya dengan syurga, tetapi dia dipisahkan kerana dia mati lagi. Tetapi nasibnya adalah malang kerana suratannya telah terlebih dahulu menetapkan yang ia merupakan ahli neraka. Kalau zaman sekarang tuan-tuan kata, tak sangka. Saya baru ni tuan-tuan, Allah saya cerita, ada seorang ustaz. Ni ustaz ni juga ni, letih tu. Ustaz mengajar Al-Quran, kerjanya meramu anak murid. Aduh, pening kepala. Pening kepala. Guru-guru perempuan lagi lah menjauhkan diri. Dia mengajar ni, bahaya. Dan ustaz ni pula dah banyak kali masuk penjara. Pulang masuk penjara macam biasa je, macam hotel 3 hari 2 malam. Biasa. Bertukar sana bertukar sini. Tapi bila dia mengajar, tengok tu, baca ayat Al-Quran, tapi tangan dia meraba. Allah Akbar, payah ni orang macam ni. Susah ya. Dalam mengajar Al-Quran pun sempat lagi tangan dia bergerak. Macam mana hatinya tu, bahaya sangat. Kalau saya budak, dia ustaz yang macam ni, guru-guru tengoklah sekali dia mengajar macam mana. Duduk tengok dia, kami ni perempuan ustaz. Dah memang guru perempuan lah. Tapi sebenarnya kalau kita gunakan akal tuan-tuan, insya-Allah. Sebab kita bertemu dengan orang yang hidup, orang yang diberikan akal sama macam kita. Tak ada bezanya. Sebab itu kena gunakan akal dengan sebaik mungkin. Sebaliknya pula hadis ini menerangkan ahli hal orang yang bahagia kerana mati dalam amal ahli syurga, sekalipun sebelumnya telah banyak mengerjakan perbuatan ahli neraka. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh menghukum seseorang itu. Siapa suruh hukum? Tapi ada orang tuan-tuan, dia tulis buat-buat ni memang buat neraka ni. Suka disebut tuan-tuan, diulang-ulang. Tak boleh tuan. Masalah neraka, masalah syurga bukan hak manusia. Manusia tak boleh sebut. Manusia boleh cerita tuan-tuan, macam ini perangai orang ahli neraka, macam ini perangai ahli syurga. Di syurga ni tuan-tuan, yang lelaki lah dia sediakan bidadari. Bidadari tu duduk kat depan kita. Duduk depan kita kan. Ini kadang-kadang yang mengajar duduk depan, yang mendengar jauh. Makin jauh kan. Tetapi di dalam syurga lain. Dia duduk depan mata kita. Depan berdepan. Bayangkan. Dan digambarkan pula bidadari ni mata dia besar. Ada mata sepit tuan-tuan, mata sepit payah sikit, tak luar pandangan. Tapi mata yang besar, senang. Dan dia tak pernah jemu. Kalau macam kita tuan-tuan bawa kereta daripada sini, katalah nak pergi ke Perak, nak pergi ke Ipoh tuan-tuan, isteri kita duduk depan kita tuan-tuan, payah. Mau terbiar apa ke awak ni?
Macam mana nak dapat jalan ke depan tu, nak potong kereta susah. Silap pula orang lain accident. Tuan-tuan, sayang sangat dengan suami tu dah. Kata dalam hadis ataupun dalam penghuni syurga macam tu, kata dia, bang, ustaz tu kata memanglah tu dalam syurga nanti. Kat dunia ni tak boleh macam tu, bahaya. Sebab itu tuan-tuan, ni di antara ciri-cirinya. Dan orang yang duduk dalam syurga ni tak pernah tu. Tak pernah tu. Tak ada penyakit tu, tak ada penyakit sakit pinggang, tak ada penyakit darah tinggi, tak ada, semua tak ada. Seronok sangat. Dan yang paling seronok sekali, Allah SWT dalam satu hadis kursi tanya kepada penghuni syurga, kamu rasa macam mana duduk dalam syurga? Allah tanya kepada penghuni syurga, rasanya macam mana? Kalau kita lah tuan-tuan, suruh duduk kat hotel 5 bintang, percuma. Agak-agak macam mana ni, seronok tak duduk sini? Contohlah kata kan, tak bayar seronok lah. Cuba kena bayar, tak apa, macam biasa je. Sebab dah bayar. Kita rasa hotel lain pula. Cuba macam itu tuan-tuan, nak bayangkan. Sebab dalam syurga ni, benda yang tidak pernah terlintas dalam hati, itu namanya syurga. Benda yang tak pernah terfikir dalam hati, itulah dia syurga. Kita rasa agak-agak ada ke getah besar-besar, contohlah kata kan, nak makan. Sebab saya teringat dulu lah, waktu jadi imam masjid negeri, dia minta dalam satu majlis sebab berbuka puasa dengan esko negeri. Masa tu pula jadi imam masjid negeri, nak pergi majlis, nak balik dah jalan jam, nak makan ketang sebesar-besar ni, buang masa lah jauhnya. Tak semayang terawih pula macam mana. Akhir minum air balik. Pergi makan lah. Saya tak sempat lagi. Kalau saya makan ni, pergi juga kan, macam-macam gerai tu kan. Yang jemput masa tu ada di Sukan, di Selangor. Kita ni masalah dah jadi imam lepas tu kan. Yang dia ni dah habis makan, dia balik ke rumah. Kita nak balik masjid negeri, masalah jalan jam lagi, tak payah. Tak apalah. Cuma itulah tuan-tuan, bahawa dalam syurga ini manusia tak pernah terfikir kan. Benda yang tak pernah terfikir, tak pernah terlintas, itulah syurga. Tak pernah terfikir baju berbelai tak basuh ni, tak pernah terfikir kan. Semuanya tuan-tuan kat situ muda-muda belaka. Sebab itu ada seorang wanita, bila Nabi nampak seorang wanita, Nabi kata orang syurga ni penghuninya orang muda je. Makcik tadi umur dah tua, 60 lebih, lebih kurang tuan dia tu, sedih nangis. Lalu Rasulullah tanya makcik kenapa nangis? Dah Rasulullah kata tadi yang masuk syurga semua yang muda, yang tua tak ada. Nangis lah makcik. Islam pun sampai. Kalau dulu dah sampai, dah lama makcik masuk Islam. Dia nangis macam tu lah. Sedih. Rasulullah kata bukan macam tu. Nanti makcik masuk dalam syurga, kalau makcik ada peluang, kat syurga sana tak ada yang tua-tua, semua muda saja. Tak pernah kecil, tak pernah muda, tak pernah muda sangat, tak pernah tua sangat. Dia setengah-tengah je. Sampailah bila-bila khalidina fiha. Duduklah macam tu keadaannya. Tak ada sekejap-sekejap lagi hospital, kena pergi klinik, tak ada, tak payah. Seronok. Buatlah apa yang nak buat. Duduk di atas katil yang bertingkat-tingkat. Yang ada sekarang ni kek bertingkat-tingkat tuan-tuan. Tapi yang dalam syurga sana tuan-tuan, katil bertingkat-tingkat. Bukan katil asrama je. Tilamnya tu bertingkat-tingkat. Maknanya tingginya, seronoknya, selesanya orang dalam syurga. Bahkan ditanya lagi, apa lagi yang dikenal oleh penghuni syurga? Akhirnya orang yang syurga dia boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh lihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW digambarkan Nabi bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dilindungi oleh 70, lebih kurang 75 lapisan, 75 atau 71 lapisan. Macam tirai kita ni ada 71 lapisan. Itu Nabi cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada lapisan lagi tuan-tuan. Itu namanya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibersihkan hatinya, dibasuh dengan air Zam-Zam. Walaupun Nabi tak buat dosa, tak buat maksiat, tapi dibasuh juga hatinya. Kita ni minum air Zam-Zam, datang tuan-tuan, setiap kali orang balik haji minum air Zam-Zam, setiap kali balik haji minum air Zam-Zam. Tapi perangai macam tu juga. Cubalah kan, kita cubalah benda yang baik kan? Maka akhirnya dapat masuk ke syurga disebabkan pekerjaan tadi yang baik dan amal yang terima di bahagian akhir hidupnya. Ini penting. Yang penting adalah kehidupan kita ini di akhirnya kan?
Kalau dalam drama atau dalam cerita tu katanya happy ending story, akhir sekali. Apa yang seronok. Kalau akhir hero mati habis sedih semua. Kan tak seronok. Melihat kenyataan hadis ini teranglah bagi kita bahawa yang akan menentukan akhir hayat dan kesudahan amal ialah suratan. Kerana segala-galanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu buat manusia sebelum dilahirkan lagi Allah dah tulis dah macam mana akhirnya. Saya dulu kan tuan, sangka kan dulu macam nak kerja dah dekat sekolah Manchester. Tapi lepas tu bapak saya tu balik lah, balik. Waktu duduk kat sana orang tanya, "Ustaz nak kahwin tak?" Orang tanya nak kahwin. Nak kahwin mesti kan nak. Lepas tu Ustaz nak yang mana? Nak orang putih ke? Ada pilihan, ada lagi. Nak yang putih ke, nak Arab ke, nak Pakistan ke, atau nak orang Melayu? Orang Melayu akhir ke? Orang Melayu tu ada student sana kan. Tak apalah, yang semua tak pun nantilah, itu cerita lain. Baliklah sekarang ni saya nak rehat je kat sini. Ada pula yang seronok dapat kahwin dengan orang Malaysia, orang suka sangat. Sampai tak dulu biasa. Tak boleh biasa, duduk kat situ je, isteri telefon, "Bang balik sini." Duit ada. Asyik balik sana je tuan. Terus gagal dalam kebiasaan. Ikut hati tuan, ikut hati. Kena gunakan akal tuan. Melihat keadaan ayat hadis ini tuan-tuan bahawa kesudahan amal ialah apa yang telah ditulis dalam kitab sebelumnya yang terdapat di Lauh Mahfuz. Seolah-olah apa yang sedang dikerjakan sekarang belumlah dapat menentukan natijah ataupun kesudahannya. Jangan sangka tuan-tuan kalau kita jadi ahli masjid, mestilah akhirnya mesti jadi ahli masjid. Sebab itu kena berusaha tuan-tuan. Kalau kita jadi ahli surau ke, ahli masjid ke, sentiasa berterusan, sentiasa berterusan. Kerana inilah pertanyaan yang ditimbulkan pada zaman Rasulullah SAW. Pernah ditanya dalam hadis baginda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Faqalu ya Rasulullah, "Afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-'amal?" Qala i'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lahu, amma man kana min ahli sa'adah fayasiru li ahli sa'adah wa amma man kana min ahli syaqawah fayasiru li ahli syaqawah. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tadi tuan-tuan nak menceritakan mengenai orang bahawa tidak ada seorang dari kamu melainkan telah dituliskan tempat duduknya, sama ada dia ini penghuni neraka ataupun penghuni syurga. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kalau dah macam tu, maka kita berserahlah kepada nasib kami." Rasulullah bersabda, "Beramallah kamu, maka semuanya akan dipermudahkan kepada apa yang telah dijadikan baginya." Nabi mengharapkan kita beramal, mudah-mudahan amalan kita itu jadi baik. Adapun orang daripada golongan bahagia, maka ia akan beramal dengan amal golongan bahagia, dan orang yang celaka dia akan beramal dengan ahli golongan ahli celaka. Diterangkan juga bahawa orang yang bahagia akan dipermudahkan untuk amal orang yang bahagia, sedang orang yang celaka akan dipermudahkan untuk amal orang yang celaka. Dan Rasulullah baca ayat Al-Quran, "Maka ada pun orang yang memberi, orang yang menyumbang dan mengakui dengan kebaikan, maka kami akan permudahkan dia ke jalan yang mudah." Maknanya apa tuan-tuan? Fa'amma man a'ta wattaqa. Orang yang memberi macam-macam tuan, memberi nasihat, memberi sumbangan, memberi bantuan, menjamu orang berbuka puasa, menjamu anak yatim, menjamu orang susah. Wattaqa, dalam masa yang sama dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dia buat? Sebab dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akan memudahkan dia ke jalan yang mudah. Wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan jalan untuknya. Dan ada pun orang yang bakhil, harta banyak, tapi dia rasa inilah usaha dia, jadi apa pula orang lain nak minta bantuan dia, dan dia rasa tak perlu nak bagi bantuan pada orang lain dan mendustakan dengan kebaikan. Wa kadzdzaba bil husna, dia menipu tuan, maka kami akan permudahkan dia ke jalan yang sebaliknya. Jelas daripada keterangan ini bahawa Rasulullah banyak berkatakan perkara amal serta menitik beratkan hubungannya dengan seorang. Kerana amal itulah yang menurunkan jalan kemudahan. Kerana amal menurunkan jalan kemudahan, dan kerana ini pula akan membuka arah tujuan, dan pada itu terdapat sebab-sebab menimbulkan kebahagiaan ataupun kecelakaan.
Jadi dalam hadis ini petunjuknya, hadis yang keempat ini mengandung beberapa petunjuk, di antara menunjukkan tentang asal kejadian manusia daripada satu sumber, itulah daripada air mani. Manusia ini bukan asal daripada monyet dan sebagainya, tak ada. Jelas dianya berasal daripada manusia juga. Daripada manusia lahir manusia, lahir lagi manusia, berterusan. Yang dah lahir tuan-tuan, dia akan tinggalkan dunia, dia akan meninggal. Dia bukan berterusan tuan-tuan, akan sepanjang hayat berterusan hidupnya. Tidak, sampai masa tuan-tuan cukup setakat ini sahaja perkhidmatan Tuhan di atas muka bumi. Sudah meninggal. Ada yang meninggal dalam kemalangan, ada yang meninggal jatuh daripada katil tuan. Ada yang meninggal tengok pokok nak jatuh tuan. Tengok pokok angin ribut tuan, takut sangat tuan, meninggal. Ada orang meninggal tuan tengok bola. Allahu Akbar. Tengok bola tuan, dia panjat bendera dia, tiba-tiba terjatuh, meninggal. Koma terus meninggal. Pasukan dia menang lah, tapi dia pun sebagaimana tidak ada sebab bagi memandang ketinggian dirinya dan merendahkan orang lain. Sebab itu manusia sama taraf. Allah nak mengajar manusia sama taraf. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 64, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Janganlah kamu mengambil orang lain selain daripada Allah Subhanahu sebagai petunjuk kamu jadikan Tuhan. Dalam kisah ayat tersebut tuan-tuan, dalam surah Al-Imran, seorang lelaki namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu tuan, dia ataitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, wa fi unuki minad dhahab wa fi unuki salib minad dhahab. Dalam masa yang sama, aku memakai rantai leher yang berbentuk salib yang diperbuat daripada emas. Lalu Rasulullah kata, inilah di perangai ahli Yahudi dan juga Nasrani. Apa sebabnya wahai Rasulullah? Mereka itu menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal. Tuan, maknanya itu juga merupakan orang yang mendengar kata-kata tanpa ada hujah, tanpa ada dalil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hadis Nabi, maka orang itu akan menjadi hamba kepada hamba manusia yang lain. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah kata, wahai Adi bin Hatim, tanggalkan kamu punya rantai. Tanggal. Ini perangai Yahudi, orang-orang Kristian, tak boleh pakai tuan. Sampai kaum Malaysia tu tuan, ini pesen. Dia tak pakai kalung Yahudi tu tuan, tapi dia pakai bentuk lain pula. Itu pesen. Dalam cerita tu tuan, Rasulullah tak suka tuan. Orang lelaki pakai macam tu. Sebab itu bukan perasaan untuk orang lelaki. Selanjutnya pula hadis ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah dan kebijaksanaan menciptakan manusia dengan secara beransur-ansur. Kejadian manusia daripada kecil meningkat jadi budak, meningkat jadi remaja, jadi dewasa, pemuda, jadi orang besar, kemudian dia jadi datuk, kemudian dia meninggal. Dia ikut peringkat tuan, dia tak ada terus lahir-lahir terus jadi ini datuk kamu. Payah tuan. Orang keliru dia. Kecil ni gigi tak tumbuh, cakap pun tak pandai, dan datuk ni macam mana? Begitu keadaan. Supaya mengerti dan percaya bahawa Tuhan yang menciptanya, itulah Tuhan yang mematikan dan bangkitkannya daripada kubur. Kalau matikan tak jadi masalah, Tuhan menghidupkan lagi tak jadi masalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menunjukkan bahawa amal seorang itu adalah syarat yang menghampirkan kepada balasan, sama ada dia masuk syurga atau neraka dengan sebab amalnya. Dia tak sama tuan-tuan dengan orang yang sembahyang tengok orang sembahyang. Datang masjid tengok orang sembahyang ni, dia tak sembahyang pun tengok ya. Pahala tak sama. Dan orang sembahyang yang duduk dengan sembahyang berdiri tak sama. Tak sama. Orang sembahyang seorang dan sembahyang berjamaah tak sama. Orang sembahyang berjamaah, 2 jemaahnya tak sama dengan orang yang 10 orang jemaahnya, tak sama. Dia ada rate dia, dia ada kadar dia. Sebab itu Allah Subhanahu suka kalau sembahyang berjamaah tu ramai orangnya, lagi disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sembahyang seorang ataupun sembahyang berdua. Nak cerita tuan-tuan supaya manusia lihat tentang kesungguhan mereka melaksanakan syiar atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh manusia sungguh nak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, dengan amal tadi boleh masuk syurga, dengan amal tadi tuan-tuan boleh jadi masuk neraka. Pada satu ketika tuan-tuan dan puan sekalian,
Nabi SAW dia sampai dekat Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Nabi lepas mayang, Nabi duduk sekejap. Macam kita dah wirid, jam doa, macam tu lah. Nabi duduk Nabi semayang. Lalu Jibril bagi tahu pada Rasulullah, yang ni saudara kita ni namanya Ismail. Nama dia Malik. Ni nama dia Malik. Malaikat Malik. Rasulullah tanya, dia ni buat apa? Dia ni kerjanya jaga neraka. Jaga neraka. Lepas tu Rasulullah tanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa muka ni masam ni? Aku ni kawan baik. Aku ni kan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni kan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa malaikat satu ni garam dia rumpun, tak pernah senyum pun? Senyum kan sedekah. Tanya pada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril kata, wahai Rasulullah, macam itulah keadaannya ketika dijadikan Nabi Adam sehingga hari kiamat. Dia tak pernah senyum, tak boleh senyum. Kalau senyum tuan-tuan tak buat kerja nanti. Sepatutnya kena azab, tak apalah, satu hari cuti sekejap, hari lain kita boleh. Tak boleh tuan-tuan. Sebab tu dia sentiasa garam. Oleh kerana itu tuan-tuan, dengan sebab tadi, dengan amal kita tadi tuan-tuan, dia menambahkan ganjaran kita, pahala ni yang akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada masuk dalam syurga atau masuk neraka. Kita masuk tadi tuan-tuan ke dalam syurga dengan sebab ketaatan kita. Kita masuk neraka tadi tuan-tuan dengan sebab maksiat yang kita lakukan. Kerana dia tidak tahu bagaimanakah kesudahannya. Apa yang seharusnya dilakukan ialah mengusahakan supaya amal yang baik itu terus menerus sepanjang hayat. Kita tuan tak tahu masuk syurga atau masuk neraka. Tetapi sebagai ahli sunnah wal jamaah, kena yakin bahawa balasan untuk kita ini ialah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena yakin ahli sunnah wal jamaah. Tapi masalah tuan bukanlah orang yang first line, orang pertama sekali masuk. Tak tuan, tengoklah. Ketika Nabi SAW naik sampai langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS dia lalu bagi salam ke Nabi Musa AS, dia lalu. Lepas tu dengan dia lalu, fajawazku, maka apabila aku melalui, tiba-tiba Nabi Musa AS menangis. Dia kata, ya Rabb. Nabi Musa mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ni lewat datang. Umat dia kecil, pendek umurnya, tapi dia orang ni lebih dulu masuk syurga. Nabi Musa AS tuan-tuan jauh masa ni. Dalam hadis digambarkan lebih kurang 700 tahun lepas zaman dia sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Jauhnya perjalanan atau jarak umur tuan-tuan. Sebab itu tuan lihat sedihnya waktu itu tuan-tuan, Nabi Musa AS duduk di langit yang keenam. Langit keenam, lepas tu jumpa langit yang ketujuh, lepas langit ketujuh lepas naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tuan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain duduk bawah tuan, Nabi naik sampai ke atas sekali, sampai ke atas sekali. Jadi oleh kerana itu, kerana perubahan inilah yang sangat ditakuti. Dan kerana inilah Rasulullah SAW memperbanyakkan doanya supaya sentiasa tetap hatinya di atas Islam. Dengan sabda ni, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang mengubah segala hati. Kerana dalam hadis Nabi menyebutkan perubahan di antara hati manusia ini boleh berlaku siang dan malam. Dia tak perlu tunggu 1 jam ataupun tak perlu tunggu masa yang lama tuan-tuan. Bila-bila masuk. Kadang-kadang kita tengok orang tu macam okey tuan, tapi lepas tu kita tengok tak okey lah, tak berhati dan sebagainya. Sekejap je. Sebab itu Nabi kata, tetapkanlah hatiku di atas agama. Tetap dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa bersama dengan agama Allah Subhanahu. Macam mana keadaan sekalipun tuan, walaupun malah macam mana pun nak jadi orang Islam juga. Jangan ada orang tuan bila dah malas jadi Islam, tak apalah, kita masuk agama lain dah pula, try agama lain. Tuan, ini bukan macam kita nak beli kereta. Tak minat kereta ni, kita beli kereta lain. Ini lain ni tuan-tuan. Ini membabitkan amalan dan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pernah dikatakan orang kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang kau datangkan. Adakah kau takuti atas kami? Sabdanya, ya.
Kerana segala hati adalah di antara dua jari dari jari Tuhan Ar-Rahman Azza wa Jalla yang diubah-ubahkannya bertapuk ia kendaki. Nabi sebut, walaupun kau kata kamu ni ada sekumpulan manusia ketika itu bertemu dengan Nabi Muhammad, kami jangan bimbanglah Rasulullah, kami jadi orang baik, kami orang Islam. Nabi kata, kerana hati itu adalah di antara dua jari, baina asabi'ir Rahman, di antara dua jari ini. Bila-bila masa dia boleh switch, tuan-tuan. Tak jadi masalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi mengharapkan supaya segala amalan kita berterusan dan kebaikan sampai hari kiamat ataupun sampailah kita bertemu dengan ajar kita, tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah segala itu saja, tuan-tuan. Pengisian kita kepada Nabi yang boleh kau lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung berserta bersemangat dan semua. Ya. 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 Ada hadis palsu. Ya. Yang sampai nampak perempuan dan sebagainya. Ya. Adakah itu hadis palsu ataupun hadis maudhu ataupun jannah? Dalam hadis kursi ada ceritakan Nabi kat langit pertama tu dia nampak orang perempuan. Dia nampak orang perempuan. Nabi masa boleh kan? Boleh. Dia nampak orang perempuan. Orang perempuan ni dia digantung. Dia digantung dekat atas macam daging. Daging tu yang dicangkuk tu kan, tak daging macam, tapi yang digantung tu buah dada dia. Bukannya kalau kita gantung kepala, tapi di buah dada dia. Sebabnya apa, kat atas dunia ni dia buat maksiat, dia buat zina. Ada dalam cerita tu. Hadis tu bukan hadis semua tu. Nabi nampak dalam perjalanan Nabi. Supaya nak tunjukkan, sebab Nabi tanya pada malaikat Jibril, ni kenapa gantung je? Nabi tanya. Ada dalam satu kisah dia gambarkan lagi seorang lelaki dia keluar daripada lubang yang kecil. Nama macam mana, yang badan besar, dia keluar daripada lubang yang kecil, dan keluar lubang yang kecil dia masuk balik. Dah lah tadi susah nak keluar, masuk balik. Ini yang bercerita ni wahai Jibril. Ini cerita orang yang mengumpat, orang suka ganta-ganta. Ini latihan hukuman pada dia. Dan banyak lagi kisah-kisah itu Nabi cerita, tapi ia sebenarnya panjang. Dia tidak ada, dia bukanlah nak katakan hadis palsu, tetapi mungkin separuh orang dia tidak melihat hadis itu keseluruhan. Sebab kita kena tengok, sebab hadis itu ada dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi ada satu kitab namanya Ibnu Abbas, Isra Ibnu Abbas. Itu banyak cerita-cerita palsu. Banyak cerita palsu. Itu ada karangan yang ditambah-tambah. Agak-agak boleh jawab, boleh. Boleh. Lepas tu kalau macam mana